Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua murid 2 Al-Farabi. Okey, untuk minggu ni dan minggu seterusnya, cikgu akan mengambil alih untuk sesi PDPR Geografi kelas kamu ya. Okey, sebelum ni cikgu Zurainah telah mengajar kamu sehingga bab 9. So, untuk hari ini kita akan pergi kepada bab 10 iaitu tajuknya teknologi hijau. Okey. So tadi kita telah beri satu video induksi berkaitan apa itu teknologi hijau. So kamu dah tengok secara asasnya bagaimana teknologi hijau tu dibuat ataupun apa yang dimaksudkan dengan teknologi hijau. So, untuk seterusnya kita akan pergi secara detail lah berkaitan teknologi hijau. So, saya harap kamu dapat memberi tumpuan sepenuhnya untuk bab 10 ni ya. Untuk hari ini kita akan pergi separuh sajalah. Mungkin kita akan pergi kepada konsep teknologi hijau. Kemudian, apa ciri-ciri produk teknologi hijau. Kemudian, kita akan pergi kepada kepentingan dan amalan. Alright. Jom kita terangkan sedikit. So hari ini murid sekurang-kurangnya dapat mengenal pasti konsep teknologi hijau secara bertulis. Kemudian murid juga dapat mengenal pasti atau menyenaraikan ciri-ciri produk yang menggunakan teknologi hijau. So, yang pertama kita akan pergi kepada konsep teknologi hijau dahulu. Okey. Cuba lihat. Okey, pembangunan produk, peralatan dan sistem untuk memelihara dan memulihara alam sekitar serta sumber semula jadi. So, konsep yang dibina, konsep teknologi hijau ni dia lebih kepada pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar. Okey, dia tidak mencemarkan lah. Okey, matlamat. Apa matlamat teknologi hijau ni? Ada 4. Yang pertama, meningkatkan tahap kesihatan dan kehidupan. Kesihatan siapa? Kita lah, manusia. Dan kehidupan alam sekitar ni ada apa lagi? Yang benda hidup. Selain kita ada apa? Ada haiwan, ada tumbuh-tumbuhan. Okey. Kemudian yang kedua, melindungi ekosistem semula. Jadi ekosistem saling bergantungan kita kan. Manusia saling bergantungan kepada tumbuhan, saling bergantungan juga kepada haiwan, kepada alam sekitar. Okey. So, apabila ada konsep teknologi hijau ni, dia akan melindungi ekosistem semula jadi. So, contohnya menggunakan teknologi hijau akan menyelamatkan sungai kita supaya tidak tercemar, udara kita supaya tidak tercemar. Okey. Yang ketiga, mengurangkan impak negatif daripada aktiviti manusia. Okey, apa aktiviti manusia yang meninggalkan impak negatif? Contohnya, apa? Perindustrian. Okey, aktiviti perlombongan, aktiviti pembalakan. Semua aktiviti manusia tu akan menyumbang impak negatif. Dia akan mencemarkan alam, merosakkan alam. Tetapi menggunakan teknologi hijau dia akan mengurangkan impak negatif. Sebab aktiviti manusia perlu diteruskan. Cuma kita perlu kawal lah untuk mengelakkan impak negatif tu. So, dengan penghasilannya teknologi hijau, ia akan mengurangkan impak negatif. Masih ada impak negatif tetapi dia akan mengurangkan. Okey, yang keempat, menjadi alternatif untuk menggalakkan perkembangan ekonomi. Okey. So, saya harap konsep dan matlamat tadi kamu dapat hafal lah ya. Okey, jom seterusnya kita akan pergi kepada ciri-ciri produk. Apa ciri-ciri produk teknologi hijau? Okey, tengok bahagian atas ni ya. Okey, bahagian atas ni. Ciri-ciri produknya, kriteria. Okey, A. Reka bentuk sesuatu produk harus berdasarkan pengalaman lepas untuk membantu manusia. Okey. Apa maksud pengalaman lepas? Okey, contoh kita dah hasilkan produk. Kemudian produk itu bila kita gunakan dia dah meninggalkan impak negatif. So, penghasilan produk akan datang, kita akan tengoklah dia punya permasalahan dia. Kita kena atasi
kenapa dia produk yang lepas tu meninggalkan impak negatif. So kita kena baikilah. Untuk produk seterusnya kita kena baiki dia punya kekurangan itu. Okey. Yang kedua, B, menggalakkan penggunaan sumber bahan yang boleh diperbaharui. Apa bahan yang boleh diperbaharui? Bahan yang tidak habis lah. Okey. Yang habis apa? Sumber yang habis apa? Contohnya apa? Macam sumber dalam bumi kita kan. Contoh emas. Emas bila kita korek-korek habis kan? Kalau habis, habislah. Apa lagi? Petroleum. Kalau guna petroleum, lama-lama akan habis. Gunakan yang boleh diperbaharui. Kan ada, kamu dah belajar kan sumber yang boleh diperbaharui, sumber yang alam sekitar lah. Contohnya apa? Kalau elektrik, guna hidroelektrik kan. Okey. Seterusnya, C, menjimatkan penggunaan tenaga dan sumber bahan api. Okey. Yang D, berupaya meminimumkan kemerosotan alam sekitar. Ini penting ya. Produk yang kita nak bina tu mesti meminimumkan kemerosotan. Dia ada kesan terhadap alam sekitar juga tetapi kuranglah. Okey. Contoh, kalau kita nak hasilkan apa? Kereta. Kereta tu mesti tidak mencemarkan udara. So, tak banyak asap. Sebab tu kita akan hasilkan nanti dah ada hasilkan kereta hybrid. Betul tak? Okey. Kemudian E. Boleh dikita semula atau melalui amalan 5R. Okey, produk tu dikita semula. Digunakan semula ke? Okey, kemudian F, kadar pembebasan gas rumah hijau rendah atau sifar. Kamu dah belajar kan gas rumah hijau ada karbon dioksida. Okey. Contoh kereta tu tidak mengeluarkan asap sangatlah. So dia tidak mencemarkan lah. Okey. Kemudian G, selamat digunakan dan menyediakan persekitaran yang sihat dan lebih baik. Okey, dan H, mudah digunakan kerana teknologi ini dicipta untuk kegunaan manusia. Dia mesra lah. Dia mesra alam dan mesra penggunaan. Okey. So ada H ni. Biasanya kalau untuk soalan, dia akan minta ciri-ciri produk teknologi hijau ni. So kamu kena hafal lah. Kat sini ada berapa ni? 3, 6, 8. Ada 8. Sekurang-kurangnya kamu dah hafal 4 lah. Okey. So, kita pergi kepada contoh produk. Okey, apa contoh produk yang telah dibuat yang menggunakan teknologi hijau. Okey. Yang pertama, tenaga. Mengurangkan penggunaan tenaga bahan api fosil. Contoh, sebelum ni kita guna bahan api fosil, petroleum. Contoh kan? Contoh kereta hybrid. Kereta hybrid tak guna petroleum, dia guna elektrik kan? Kenderaan elektrik, biodiesel dan kenderaan gas asli. So, dah jimat dah tu petroleum. So, bila dah keluar kereta-kereta macam ni, sumber petroleum kat muka bumi ni nanti dapat dijimatkan. Tak adalah habis cepat sangat. Dia akan habis juga tetapi dia akan kurangkanlah tempoh masa tu ya. Sebab kita dah guna elektrik. Okey, seterusnya yang kedua, alam sekitar. Kesan kepada alam sekitar dapat dikurangkan. Contoh, produk biodegradasi dan baja kompos. Okey. Produk biodegradasi ni apa contohnya? Contohnya plastik kan? Dulu kita guna plastik kan? Dulu kita guna plastik biasa tu. Plastik biasa tu yang kita supit. Orang panggil supit kan? Orang Kelantan panggil supit. Kalau kamu buang plastik tu dekat tanah, sebenarnya dia tidak akan terurai. Dan jika kamu bakar plastik tersebut, dia akan mengeluarkan bahan kimia yang mencemarkan alam sekitar. So, sebenarnya plastik itu sangat bahaya. Kalau kamu buang dekat sungai pun dia tak akan reput ya. Dia kena pula dekat ikan lah apa, tersangkut dan sebagainya. Dah mengganggu ekosistem. Dah jadi sampah kan. Cuba kamu tengok dekat Kuantan sendirilah. Plastik-plastik yang dekat tepi pantai tu kan. Kalau dibuang. Kalau 20 tahun lagi pun tak kutip kat situ lah. Dia tidak terurai. Okay.
Kalau bakar pula, dia akan meninggalkan kesan pencemaran udara. So sekarang telah direka plastik biodegradasi. Nanti awak boleh Google lah. Okay, kemudian baja kompos. Baja yang dihasilkan daripada apa? Sisa-sisa makanan kan. So ianya lebih selamat daripada baja kimia. Baja kimia, kalau kita guna penggunaan baja kimia, selain ia merosakkan badan kita. Contoh kita guna baja kimia pada pokok sayur-sayur kan. So lepas tu kita makan pula kan, basuh pula tak berapa nak bersih kan. So dia akan meninggalkan kesan pada kesihatan diri kita. Kemudian bukan kepada diri kita saja, kepada hidupan akuatik, sebab kita guna baja ni, contohlah ladang sawit kan. Kita bagi contoh yang dekat-dekat lah. Kita ada sawit kat sini kan. So kita guna baja kimia sawit tu, kita baja kan, nak bagi dia subur. Tetapi dalam masa yang sama dia akan meninggalkan kesan negatif. Apa? Bila hujan turun, baja kimia ni akan serap dalam tanah kan. Kemudian dia akan pergi ke sungai. Dia akan serap tanah kemudian ke sungai. Okey, apabila ke sungai, baja-baja kimia ni masuk dalam sungai, dia akan mencemarkan sungai kita dan menyebabkan hidupan akuatik kita akan musnah. Okey, itu dia punya kesan. So sekarang telah dihasilkan baja kompos daripada bahan-bahan sisa-sisa makanan, sisa-sisa haiwan dan sebagainya, sisa-sisa tumbuhan. So dia lebih selamat digunakan. Okey, so faham setakat ni faham? Okey, contoh produk lain dari segi ekonomi pula. Tadi dari segi tenaga, kemudian alam sekitar, kemudian ini dari segi ekonomi. Meningkatkan pembangunan ekonomi negara melalui penggunaan teknologi canggih. Contoh industri fotovoltaik. Okey, nanti kita tengok industri ini. Okey, kemudian yang keempat, sosial. Dari segi sosial, kualiti hidup dapat dipertingkatkan. Contoh penggunaan bekas makanan mesra alam. Dulu kita guna apa? Kita guna bukan dululah, sekarang pun kita masih guna Kita guna plastik ataupun kita guna polystyrene. Okey, kamu tahu tak polystyrene tu dia ada CFC. CFC ni akan mencemarkan alam sekitar. Kalau dibakar dia akan lagi teruk. Okey. So sekarang telah digunakan bekas makanan mesra alam. Contohnya apa? Awak perasan tak? Contoh McD dulu dia guna plastik, sekarang dia dah guna kertas, beg kertas. Beg kertas yang boleh dikitas semula. Okey. Kemudian ada juga plastik yang biodegradasi tu, dia akan menjimatkan lah. Dia akan mengurangkan pencemaran. Okey, kemudian menggunakan pengangkutan awam. Okey, menggunakan pengangkutan awam. Kenapa? Bila menggunakan pengangkutan awam ni tak ramailah yang bawa kereta kan, kereta kenderaan sendiri. So dia akan menjimatkan pencemaran alam. Bukan menjimatkan lah, dia mengurangkan pencemaran alam. Sebab tak adalah kuranglah sikit asap-asap dan sebagainya. Semua pakat naik pengangkutan awam. Sebab tu kat negara-negara contoh Jepun penggunaan pengangkutan awam ni sangat tinggi. So rakyat dia orang ni suka guna pengangkutan awam dan suka guna basikal. Sebab dia nak jaga kawasan dia nak jaga negara dia supaya tidak tercemar. Tetapi kat Malaysia ni kurang sikit kesedaran ramai tak nak guna pengangkutan awam. Tak nak tunggu kan, tak nak tunggu lama kadang-kadang, ataupun tak nak berhimpit-himpit. Okey. Kalau basikal tu tak nak letih kan, tak nak perlu ketiak pergi kerja. Contohlah. Okey. Seterusnya kita pergi sedikit kepada kepentingan. Apa kepentingan produk teknologi hijau ni? Okey, yang pertama dari sudut sosial, ia akan meningkatkan kualiti hidup. Ya. Sebab apa? Pencemaran kita kurang, so kualiti hidup kita terjaga, kesihatan kita terjamin. Bila awak hirup udara je, awak akan dapat udara yang segar sebab tak ada asap-asap kenderaan dan sebagainya kan, dah kurang kan. So meningkatkan kualiti hidup kita. Tak adalah kita jadi tak sihat, jadi stres dengan pencemaran.
dengan bunyi bising dan sebagainya kan. Kan pencemaran kan ada banyak kan. Kemudian meningkatkan kemudahan infrastruktur tempatan. Infrastruktur tempatan tu dapat dibina dengan banyaklah. Okay. Kemudian meningkatkan keselesaan dan kesihatan masyarakat. Macam tadilah, dia akan mengurangkan penyakit-penyakit lah. Okay. Meningkatkan kualiti udara. Macam saya kata tadi kan, kualiti udara kita terjamin. Sebab apa? Bila kita guna pengangkutan awam, kita akan mengurangkan asap-asap lah. Okay. Kemudian mengurangkan peningkatan suhu. Ya, apabila pencemaran udara tak ada ataupun penggunaan bahan api tak ada, dia akan mengurangkan peningkatan suhu. Okay, mengurangkan pencemaran bunyi. Contoh guna kereta tu kan. Kereta hybrid ni dia senyap je. Okay, contoh ya. Okay, kepentingan dari sudut ekonomi. Mengurangkan kos operasi yang lebih murah lah kosnya ya. Okey, meningkatkan nilai aset dan keuntungan. Okey, bila dah mengurangkan kos operasi, dia akan meningkatkan keuntungan lah. Kemudian meningkatkan produktiviti dan kepuasan pekerja. Meneroka peluang mengeksport produk hijau yang telah dihasilkan. Nanti dapat duit lah bila kita hasilkan produk hijau ni sebenarnya. Dia akan membuka peluang lebih kepada keuntungan ya, sebab tak banyak lagi produk-produk konsep teknologi hijau ni dibangunkan. So kalau ada mana-mana negara yang dapat menghasilkan konsep teknologi hijau ni, memang menjadi rebutan ya, sebab masing-masing nak jaga negara dia lah. Okey, yang ketiga, menjana tenaga. Merangkumi sumber tenaga yang bersumberkan alam semula jadi. Mengurangkan kebergantungan kepada tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Contohnya apa? Gas asli, petroleum, sumber-sumber dalam bumi ni lah. Mempromosikan kecekapan guna tenaga negara, selamat dan mesra pengguna. Okey, dari sudut memelihara dan memelihara alam sekitar, ia dapat melindungi sumber semula jadi kita. Tak adalah cepat sangat habis kan. Sebab sumber semula jadi kita ni, apabila kita guna, ada yang bila kita guna akan habis. Ada yang digunakan tidak habis, dia boleh diperbarui. So yang bagi yang habis tadi, bila kita guna produk teknologi hijau, dia akan melindungilah, dia akan lambatkan sikit habis tu. Kemudian meningkatkan kualiti udara dan air. Ini senanglah. Mengurangkan pembuangan bahan yang boleh diketar semula. Meningkatkan dan melindungi ekosistem dan kepelbagaian hidup. Okey, kat sini dia kata memelihara. Apa itu memelihara? Menjaga dengan baik, melindungi. Memelihara pula ialah memulihkan serta menjaga dengan rapi. Okey. So, itu saja penerangan bahagian yang kita akan masuk lah. Okey, untuk satu lagi, bahagian amalan ni kita akan masuk pada minggu hadapan. So, saya akan sertakan juga satu lagi link penerangan berkaitan tajuk ini. Kemudian kita akan jawab kuis. Okey, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.